Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya ada satu kereta nak review. Spek ni adalah kereta Recon. Kereta daripada Jerman. Jerman ni kita biasa dengar dengan kereta mewah dia kan. Kereta besar, sedan ataupun dia punya SUV dia memang bersepah. Tapi hari ni kita nak bawa kereta paling kecil dalam kategori dia. Jom kita tengok. Ini dia. Kita tengok nama-nama. Ini adalah Mercedes-Benz A180 AMG line. Produk dihasilkan pada tahun 2013 hingga 2018. So dia dalam 5 tahun. Tapi ini adalah varian terakhir sebelum diganti bodi kepada bodi yang lebih baru. So jom kita tengok muka hadapan dia macam mana. Okey. Ini merupakan muka hadapan dia yang kalau kita nampak dia punya design grill hadapan dia berbeza sedikit dengan design yang abang dia ataupun dia punya spek paling tinggi AMG betul. A45 AMG. Yang ni dia lebih minimalis, maknanya dia lebih sedikit, dia punya chrome dia pun tak nampak sangat dengan line dia ni. Yang ni dia punya function radar dia biasalah. And then kalau kita nampak dia punya muka hadapan dia ni memang nampak lembut saja. Tetapi hakikat sebenarnya kereta ni menjanjikan keseronokan pada pemanduan. Okey, kita nak tengok pada lampu hadapan dia. Jom kita tengok lampu hadapan dia. Dia menggunakan LED high performance. Dia ada satu function. Macam biasa kita tahu kereta-kereta dah spek macam ni akan ada satu lampu yang dipanggil automatic LED. So ni kalau masuk aja underground, basement apa semua akan automatic on lah. Okey. Kita tengok pada sport rim pula. Pada bahagian tepi pula kita akan tunjuk sport rim dia. Okey, sport rim yang dipakai untuk kereta ni menggunakan saiz 225/40 R18. So dengan kereta segmen kecil macam ni tetapi sport rim dia memang cantik dengan 5 bilah bintang dengan dibaluti tayar Continental memang terbaik. Dari segi suspension dia memang sedap lagi lah. Dia tak ada istilah kita pakai dia akan jadi keras ke, tak ada. Memang dia sport line dia dah memang bagi macam ni. So kita direct ke pintu tepi pula. Okey, kalau kita nampak pintu tepi ni, bahagian atas ni adalah chrome. Kita tak perasan kalau tengok dengan body lebih kurang. Sebenarnya sini adalah chrome and then sini dia punya handle door dia. Sini adalah dia punya keyless entry lah. And then yang ni adalah line chrome. Okey, kalau kita nampak side mirror dia. Dia punya blind spot dia bukan berada di dalam, dia punya blind spot warning dia berada di cermin sisi. So memang akan nampak lah. Okey, kita tengok terus kepada bahagian belakang. Okey. Pada bahagian belakang pula, bentuk design lampu dia memang sama macam abang dia. A45 AMG, design dia, bentuk dia hampir sama. Dengan dia punya dalaman lampu dia berada bentuk macam ni, dengan LED dalam memang cantik. Exhaust bawah tu sekali tengok, pada awalnya saya anggap itu hanyalah aksesori. Seperti mana kita lihat kereta-kereta Japan, dia ada just meletakkan pada aksesori. Tetapi untuk yang ni adalah reality. Dia memang ada dua lubang dan dua-dua tu adalah function untuk exhaust dia. Dia bukan hanyalah lubang tapi exhaust dia ke bawah ke tak. Memang dia ada lubang. Cumanya dia tidak bercantum dengan bumper. Tapi memang original ada. Ini adalah dia punya tulisan dia A180. And then dekat sini dia ada dia punya kamera reverse dia. Kamera reverse dia, wiper yang kecil ni serta dia punya spoiler atas dengan center brake lah, center light brake. Okey, untuk sensor reverse dia ada banyak ni. Kalau dikira dia betul-betul dia dari sebelah sini hingga ke sebelah sana. So total dia lebih kurang ada 6. So memang tepat. Sekali tengok dengan bantuan tadi saya dah memandu. Untuk reverse, dia ada kamera reverse dan dia ada bantuan sensor. Bila kita lalu dekat tempat lorong kecil, mula-mula kita rasa macam tak lepas sebab cermin dia agak kecil.
Tetapi dengan bantuan reverse sensor yang ada 6 ni memang baguslah, sebabnya dia menjanjikan kita stable. Kita rasa lepas ke tak? Lepas. Kita ada confident kat situ. Okey. Jom kita tengok pada bahagian enjin lah. Kita terus kepada bahagian enjin. Okey. Pada bahagian enjin dia menggunakan enjin 1.6 turbo dengan dipacu 6 speed automatic gearbox dengan pedal shift. Enjin dia menghasilkan 120 horsepower dan torque dah lebih kurang 200 Nm torque. Kalau kan ikut dengan saiz enjin dia 1.6 turbo dengan horsepower 200 Nm torque, pada saya sudah memadai, sebabnya dia memberi respon yang kuat dengan bantuan gearbox dia yang lebih cekap. Dan siapa tak kenal dengan body dia yang tak usah berapa besar ni, dia punya kelincahan memang terasa. Jom kita tengok pada bahagian dalam apa dia. Sebelum tu saya lupa nak tunjuk. Dia ada line check assist dengan anti crash, sebabnya dia dah ada kamera di hadapan. Jom kita tengok pada bahagian dalam. Okey, pada bahagian dalaman, kalau kita nampak dekat sini adalah tempat kita nak lock dan unlock pintu, center lock dia. And then yang ni dia punya tingkap untuk kunci. And then yang ni power window dia lah. Okey, yang ni untuk kita adjust kita punya side mirror, nak flip ke macam mana, nak adjust untuk kiri dan kanan pun boleh. Okey. Untuk Mercedes, memang dia akan kekalkan generasi dari ke generasi. Adjuster untuk headlamp dia berada di sebelah kanan untuk akses masuk ke dalam kereta. Yang tu memang semua orang tahu, Mercedes punya style memang suka button bulat-bulat, petak-petak, pusing-pusing ni. Handbrake lever dia memang dekat sini dari dulu. Dia punya handbrake lever dia memang dekat sini. And then walaupun dia ni kategori paling kecil A-class, tetapi dia tidaklah memberikan pengurangan yang ketara dari segi penggunaan teknologi. Contohnya, dia punya dekat steering wheel, infotainment, and then adjuster untuk audio system dia, semua dia dah bagi. So lengkap. Kalau kita nampak push start button dia dengan color chrome ni, memang pada saya nampak sangat sudut kemewahan dia. Dan untuk dia punya display meter dia ataupun cluster meter dia, kalau kita nampak dia punya ukuran dia nampak lebih klasik dan elegan. Dia tidak merumitkan, bukan full display, tetapi cukup pada saya, sebabnya ada setengah orang yang dia tak sukakan benda tu. Dia tak sukakan benda yang terlampau animasi. So dia just minimalis macam ni, macam nampak analog, dah cukup. Janji kereta ni kita drive, kita enjoy. Okay, untuk dia punya pemanduan, dekat sini dia ada pilihan pemanduan mode. Okay, kalau kita nampak dia akan tulis lah, ini eco mode, comfort, sport dan individual. Means kita akan rasa kita punya, senang kata, kereta akan membaca kita punya gaya pemanduan dan ditetapkan pada setting tertentu. Okey. Pengontoran aircon, kelajuan aircon untuk Mercedes memang gitu, dia ada 0.5 sampai 5. Dia itulah, tapi dia ada setengah-setengah. So tak terlampau kuat dan tak terlampau sejuk. Cumanya sayang yang model ni dia belum ada auto climate. So boleh kontrol sendiri, tapi aircon memang sejuk. Kalau kita nampak dia punya finishing dia dekat aircon vent dia ni semua pakai chrome, memang cantik. And then yang ni nampak macam kapal punya. So ada 3 dengan ujung sekali ada 1 tu. And then dia punya display unit dia untuk infotainment dia pun lengkap. Okey.
Untuk gear lever dia, kalau model lama semua dekat sini kan, normal. Okey, tapi untuk gear lever dia, untuk model 2008 ke atas, semua dia dah dekat sini. Nampak? Boleh nampak tak? Sekejap. Okey ni, nampak kan? So cara dia untuk parking apa semua, kita just slide je. Kalau kita nak parking, just tekan sajalah. Dia tak ada pilihan apa dengan dibantu dengan pedal shifter. Ni pedal shifter dia untuk up, down sebelah sini untuk down. Okey. Untuk seat pula, jom kita tengok seat. Tadi saya duduk dulu, kita tak tengok seat kan. Okey, untuk seat dia, nampak? Seat dia bagi semi bucket seat. Dengan tengah ni adalah semi leather, ni leather, and then ni adalah fabric. Memang sedap. So naik dengan selesa, dan tak bergoyang. Kita tak akan rasa tergelincir badan bila kita ambil cornering. Memang cantik. Untuk bahagian belakang pula. Okey. Untuk bahagian belakang, kita tengok kereta ni dah support ISOFIX. So tak ada masalah. Dari segi safety, Jerman tak ada masalah. Dia dapat 5 star NCAP. Euro NCAP, Euro NCAP. So orang semua tahulah dia punya kualiti binaan macam mana. Yang ni pun belakang pun dia semi leather, and then dia ada sedikit bentuk macam bucket seat juga, tetapi untuk bahagian penumpang belakang. And then kalau tengok kaki, kawasan kaki luas, boleh selit kaki ke dalam. Okay, last kali kita akan tengok pada bahagian boot space. Okay, ini bahagian paling belakang, yakni boot space dia. Ukuran dalam 300 lebih liter. So cukup untuk orang muda yang nak enjoy rasa driving, and then suka memandu dalam bandar. Untuk kegunaan harian cukup membandai. Kita tengok bawah dia ada apa barang. Okay, untuk kereta ni dia hanya menyediakan toolkit tire repair. So dia dah tak ada tire spare. Tapi kelebihan dia ada spare kawasan ataupun ruang-ruang bawah yang kita boleh letak barang. Contohnya kita letak kasut ke apa, kita boleh letak kat belakang. Okey. Sampai di sini saja. Pada yang berminat, boleh kontak saya. Boleh hubungi saya 0177145604, Nabil. And then boleh like dan subscribe saya punya YouTube NM Automotive. Dan pada yang nak full loan ke apa, jangan risau, kita boleh bincang. Datang dulu kedai, tengok kereta condition by condition. Kereta ni import Jepun, kira recon Jepun. So dari segi kualiti binaan ni semua sesuai untuk negara kita, tak ada masalah. Okey, jangan lupa share video ni. Kita tunjuk walk around dulu. Jom.